Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ustazah Ida. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran pendidikan Islam bidang akidah yang bertajuk Islam Cara Hidupku. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana seseorang Muslim itu menjalani kehidupannya sebagai seorang Islam. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran yang mengajak kita supaya menjadi orang Islam yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Baik, ayat Al-Quran ini ialah dari surah Ali Imran ayat 19. Baiklah murid-murid, jom ikut Ustazah nyanyi. Rukun Islam, rukun Islam, rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, itu rukun pertama. Solat fardu 5 waktu, itu rukun kedua. Berpuasa di bulan Ramadan, itu rukun ketiga. Bayar zakat, itu rukun keempat. Pergi haji jika mampu, itu rukun kelima. Baiklah murid-murid, cuba lihat di sini. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Baiklah, apakah lafaz syahadah tersebut? Mari ikut Ustazah baca bersama-sama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baiklah murid-murid, lafaz syahadah ini kita telah secara automatiknya pada masa kita lahir sebagai seorang Muslim, kita telah menjadi seorang Muslim yang sejati kerana kita dilahirkan dalam keluarga Islam. Tetapi bagi orang yang bukan Islam, jika dia nak masuk Islam, dia hendaklah melafazkan syahadah. Baik, rukun yang kedua ialah solat fardu 5 waktu. Baiklah murid-murid, dalam kehidupan kita sehari dan semalam, kita hendaklah melaksanakan solat fardu 5 waktu. Iaitu daripada selepas kita bangun tidur, itu ada solat subuh. Kita hendak laksanakan 2 rakaat solat subuh pada waktu pagi tu. Kemudian yang kedua, kita hendak melaksanakan solat zuhur. Bilakah solat zuhur? Solat zuhur ini berlaku pada waktu tengah hari ya. Ia dilakukan sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, solat asar. Solat asar ni kita laksanakan pada waktu petang ya. Lebih kurang pukul 4 suku macam tu. Ikut waktu semasa. Seterusnya solat maghrib. Solat maghrib kita akan laksanakan waktu senja, apabila terbitnya fajar berwarna merah di kaki langit. Maghrib ada 3 rakaat. Dan yang terakhir, yang kelima ialah solat isyak. Solat isyak ada 4 rakaat. Baik, laksanakanlah solat sehari-hari dengan baik. Kalau tak mampu nak solat sendiri, ikut mak ayah solat. Belajar daripada kecil, daripada sekarang, supaya kita jadi seorang Muslim yang sejati.
Baiklah, cuba lihat yang ketiga ialah puasa di bulan Ramadan. Sebagai orang Islam, kita hendaklah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ia dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Wajib buat. Kalau tertinggal, maka kena qada, ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Nanti murid akan belajar masa tahap 2. Baik, cuba lihat yang keempat. Membayar zakat. Apakah zakat? Zakat ialah pemberian wang kepada orang-orang yang memerlukan. Contohnya, orang yang miskin, orang yang fakir dan orang yang sedang belajar. Baik, seterusnya yang kelima. Cuba lihat gambar apa ni? Ini adalah gambar orang pergi menunaikan fardu haji di Mekah. Baik, jika kita mampu, maka kita hendaklah melaksanakan ibadah haji. Mampu dari segi wang ringgit dan kesihatan tubuh badan. Tapi kalau sakit, tak perlulah pergi, ya. Baik. Seterusnya kita akan mengetahui apakah kepentingan rukun Islam dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama, jika kita mengamalkan agama rukun Islam itu, maka kita akan jadi orang yang sentiasa menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang kedua, kepentingan yang kedua ialah mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita akan takut untuk melaksanakan segala larangan Allah itu. Kita akan jadi orang yang taat, sentiasa ingat Allah di mana sahaja kita berada. Ya, dalam hati kita hanya kita ingat perintah Allah sahaja. Baik, kepentingan yang ketiga, jika murid-murid mengamalkan, menerapkan rukun Islam tu dalam diri kita, ialah berakhlak mulia. Murid-murid akan menjadi orang yang sentiasa baik budi pekerti. Berakhlak mulia, hormat orang, hormat mak ayah, hormat rakan-rakan dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan yang lain ialah melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Contohnya puasa, kan? Kita tahan lapar, tahan dahaga lama, kan? Jadi kita berjaya buka sehingga waktu maghrib. Lama waktu kita puasa tu, kan? Jadi dari situ kita dapat melatih diri supaya bersabar. Jadi dengan puasa juga badan kita akan jadi sihat, sebab sistem penghadaman dalam badan kita ni ada waktu rehat, ada waktu dia bekerja. Malam dia akan makan, siang dia akan berehat. Jadi badan kita akan sihat. Baik, kepentingan yang seterusnya ialah apa? Tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melahirkan kita di dunia ini melalui ibu kita. Allah juga telah menyediakan pelbagai nikmat di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini perlu bersyukur. Okay. Kepentingan yang seterusnya ialah memupuk sikap suka membantu antara satu dengan yang lain. Seperti zakat tadi. Kita ada duit lebih, kita berzakat, beri kepada orang yang susah. Jadi dari situ memupuk sifat, sikap saling membantu antara satu dengan yang lain. Baik, seterusnya menghubungkan silaturahim. Contohnya kita pergi mengerjakan fardu haji di Mekah, kan. Di sana kita tidak mengenali antara satu dengan yang lain. Tapi bila sampai di sana kita akan saling berkenalan. Dari situ akan menambah lagi koleksi rakan-rakan kita. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang Ustazah dapat berikan ialah jadilah orang yang taat kepada perintah Allah. Yang kedua, sentiasalah bersabar dalam menghadapi apa sahaja dugaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janganlah tinggal solat fardu 5 waktu supaya kita tak dapat dosa. Okey? Yang keempat,
rajin-rajinlah bersedekah jika kita mempunyai kewangan yang lebih. Dan seterusnya, jagalah pemakanan kita sehari-hari. Makan makanan yang halal dan bersih. Seterusnya, tanamkan sikap kita suka menabung, menyimpan uang, menyimpan duit supaya suatu hari nanti kita akan dapat menunaikan fardu haji di Mekah. Itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.